أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengaturkan dan mengizinkan kita supaya kita dapat bersama pagi ini untuk menyambung pembelajaran kita kepada ayat 18 surah Al-Baqarah, yang mana kita telah melihat ayat itu dimulakan dengan 3 khabar, ya, summun, bukmun, umyun. Khabar itu dalam ayat itu tidak dinyatakan mubtada'nya, ya. Mubtada'nya kita panggil mubtada' yang dimakhzufkan, yang digugurkan di dalam ayat itu, kerana walaupun tanpa mubtada'nya dinyatanya, kita boleh, ya, memahami. Apabila kita memahami bahasa Al-Quran, kita mengetahui summun bukmun umyun itu adalah merujuk kepada hum yang sama, ya, yang telah diceritakan di dalam ayat 17 dan juga beberapa ayat-ayat yang lain sebelum tu yang menceritakan tentang orang-orang munafik, ya. Jadi mubtada'nya ialah hum, dan untuk memulakan ayat tu kita boleh gunakan masukkan kalimah waw istinafiyah, ya. Waw memulakan cerita baru ataupun memulakan ayat baru. Kita masukkan waw tu, waw istinafiyah. So kita kongsikan skrin seperti biasa dan kita cuba rujuk balik latihan yang kita buat hari Jumaat lepas iaitu kita terima wahum, kita bracketkan dia untuk menunjukkan dia tidak ada di dalam ayat, tetapi dia berperanan sebagai mubtada', ya. Dimula dengan waw ni, waw kita panggil waw istinafiyah. Kerana apa? Kerana wahum summun bukmun umyun ni sudah menjadi satu ayat yang sempurna, yang dipanggilkan ayat ismiyah, yang dimulakan dengan isim wahum dan diikuti dengan khabar. Jadi ayat yang ada ayat ismiyah, ya, yang ada mubtada' dan ada khabar adalah sudah menjadi satu ayat yang lengkap. Jadi dia sebenarnya satu ayat yang dibangunkan daripada mubtada' dan khabar, ya. Sebab tu kita menggunakan waw ni sebagai permulaan ayat baru. Dia panggilkan waw istinafiyah, dengan hum ni adalah mubtada' marfu' yang mahzuf. Ejaan mahzuf dalam Jawi dia ialah mim, ha, zal, waw, fa, ya. Kemudian dalam ayat ismiyah, bila ada mubtada' dan dia biasanya dipenuhi dengan khabar. Tujuan khabar adalah untuk menerangkan mubtada' tadi. Apa halnya dengan hum tadi? Mereka tu, Allah menceritakan dalam ini, mereka tu adalah orang-orang yang summun, iaitu yang pekak, yang tidak dengar, ya. Maksud Allah ni ialah walaupun mereka ada telinga mungkin mendengar dengan baik, ya, tapi mereka tidak mendengar kebenaran.
Ya. Mereka tidak mendengar kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka pekakkan telinga. Apa yang dikongsikan oleh orang-orang mukmin pada masa itu, mereka mendengar, tapi seolah-olah mereka memekakkan telinga mereka. Ya. Dan bukmun ialah tuli, maknanya bisu, tak boleh bercakap. Ya, bukan mereka tak boleh cakap, mereka tu bijak bercakap, tetapi bercakap tentang kebenaran. Bila kebenaran, mereka buat tak tahu nak bercakap ataupun mereka sembunyikannya daripada bercakap. Umyun ialah juga mereka tidak dapat, buta lah. Ya. Umyun ialah buta, jadi walaupun ada mata, tapi mereka nampak, tapi mereka tidak dapat melihat. Ya, nampak dengan melihat adalah dua perkara yang berbeza. Ya, sebab nampak ni dengan mata kasar, tetapi melihat itu ialah dengan mata hati sekali. Ya. So, ya, melihat dengan mata hati itu tidak berlaku. Itulah konstruk ataupun pembinaan ayat wahum summun bukmun umyun. Ya. So, hari ini kita sambung dengan fahum. Ya, kita pergi kepada gunakan leksi logos seperti biasa, dan saya telah pun typekan keseluruhan ayat dalam konteks fahum la yarji'un tu dengan sebelum tu summun bukmun umyum. Ya. So, mana kalau kita tengok daripada pembinaan ayat tu, kita akan dapati terdapat dua ayat, iaitu pertamanya ialah wahum summun bukmun tu adalah ayat yang dibangunkan daripada satu mubtada wahum dengan tiga khabar summun bukmun umyun. Ya. So, kalau kita tengok yang tu sudah selesai dan sempurna. Ya. Kemudian Allah nak menyambung lagi ceritanya dengan ayat baru. Ya, bermakna di dalam ayat ini fahum la yarji'un adalah ayat yang perenggan kedua, maknanya ayat baru di dalam ayat. So, bila ayat baru di dalam ayat tu, dia mulakan dengan huruf fa. Ya, so fa ni boleh boleh berfungsi sebagai fa istinafiah ataupun fa atifah. Nah, so macam mana nak mengenal fa istinafiah atau fa atifah? Tengok konteks dia. Ya. Jadi kalau konteks cerita selepas tu dengan cerita yang pertama tu, adakah dia hanya menyambung dan tidak diselaraskan, itu dipanggilkan fa istinafiah, maknanya dia menyambung saja cerita. Tetapi kalau cerita dalam perenggan yang kedua itu adalah tambahan kepada cerita yang pertama, jadi itu dipanggilkan fa atifah. Atifah tu dia melibatkan maktuf. Jadi bermakna apa-apa saja cerita dalam perenggan kedua itu sebagai tambahan dipanggilkan maktuf. Kalau dia maktuf, maka dia adalah fa atifah. Ya. So, kalau kita tengok di sini, Allah nak mencerita dan menambahkan. Ya. Maknanya Allah mula-mula Allah kata mereka tu pekak, tuli dan buta. Lepas tu Allah tambah lagi. Ya. Mereka tu itu juga la yarji'un, ya, yang tidak dapat kembali. Ya, yarji'un tu mana kembali. So, mana fa ni lebih sesuai untuk kita gunakannya sebagai fa atifah. Ya. So, kalau kita gunakan teks untuk membantu, jadi kita fa ini ialah kita panggil dia fa atifah. Fa atifah ialah fa yang menambah dan menyelaras. So, penyelarasan ni adalah dalam konteks apa tu, keadaan mereka itu. Ya, dua-dua. Summun bukmun umyun ialah satu keadaan. Kemudian ditambah lagi satu keadaan, iaitu la yarji'un. Walau macam mana pun, kalau tuan gunakan fa tu sebagai istinafiah pun betul. Bezanya ialah
Atifah ni dia lebih spesifik, ya. Dia lebih spesifik, lebih tepat penggunaan dia, ya. Sedangkan istinafiah ni dia lebih umum, ya. Dia kedua-dua tu dipanggilkan fa'ataf. Ataf ada atifah, ataf ada juga istinafiah. Jadi fa istinafiah untuk kalimah yang pertama, dan kita sambung dia home lah, dengan home, ya. Balik dengan home. Home adalah home yang sama yang digunakan di dalam dalam perenggan ayat pertama. Mereka yang sama tu. Jadi bermakna Allah nak mencerita orang yang sama tu ada perangainya ataupun keadaannya yang ditambah kepada yang pertama. Ya. Itulah menunjukkan fa ni adalah fa atifah. Ya, home. Jadi apakah peranan home sini? Sekali lagi, peranan home adalah sekali lagi menjadi mubtada. So mubtada di permulaan ayat, dan mubtada juga boleh berlaku di permulaan perenggan ayat. Ya, so tidak semestinya mubtada itu hanya di permulaan ayat sahaja. Sebab kalau di dalam ayat itu terdapat beberapa perenggan ayat, dan setiap perenggan ayat itu ada permulaan dia, yang itu juga dipanggilkan mubtada. Jadi home sini samalah dengan yang pertama tu, mubtada. Kalau kita nak khusus nak menerangkan lebih, kita boleh tambah dia sebagai mubtada sani, ya. Sani maknanya mubtada yang kedua. Sebab yang pertama tadi sebenarnya ada mubtada tapi dihazafkan, ya. Dan dia ada mubtada yang kedua, nak memulakan perenggan ayat yang kedua, maka kita mubtada tsani yang marfu', ya. Sebab dia sekarang ini membina sekali lagi ayat ismiyah. Ayat ismiyah jadi dimulakan dengan mubtada yang marfu', yang berarti berikan makna dia sekali, iaitu fahum, maka, ya. So bila kita menggunakan atifah, bila kita menterjemahkan atifah, elok masukkan perkataan juga. Juga itu menunjukkan tambahan. Jadi maka mereka juga. Itu cara kita menterjemahkan kalimah, ya. Jadi maka bukan saja maka mereka, tapi maka mereka juga. Dia kenalah pada konteks ini, konteks atifah yang menambah dan menyelaras, ya. Itu penerangan kepada fahum kalimah yang pertama dalam perenggan yang kedua, ya. Kita boleh panjangkan ke bawah sikit untuk memberi penerangan kepada fahum. Kita boleh arrowkan dia, ya. Seperti biasa kita gunakan arrow untuk menerangkan. Kerana ialah kalimah fahum, ya. Dan la, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mengenal lah, ya. La itu adalah kita panggil dia la harfun, ya. Kalau nak mula dengan la pun boleh juga, ya. La harfun nafi, ya. Nafi ataupun harfun la nafiah pun boleh juga, ya. La harfun yang membawa erti tidak, ya. Tidaklah, tengok konteks, ya. Kadang-kadang kita terjemahkan sebagai tidak atau tidaklah. Jadi sini maka mereka juga tidak, lebih sesuai tidak daripada tidaklah, ya, kepada kalimah yang kedua, iaitu la, ya. So dan kita arrowkan seperti biasa untuk la, dia adalah la harfun nafi. Bila harfun nafi itu dia tidak mengubah i'rab kalimah selepas, sebab dia bukannya amil, ya. Kalimah yang mengubah i'rab kalimah selepasnya itu kita panggilkan amil.
Tapi di sini dia hanya menidakkan saja apa-apa saja makna kepada kalimah yang selepasnya. Jadi yarji'un, kita tengok kalau kita sudah biasa dengan kalimah Al-Quran, bermula dengan ya mudhari'ah, lepas tu ditambah dengan waw nun di hujung tu, menunjukkan ini adalah fi'il mudhari'. Ya. So kita bantu yang akhir sekali yarji'un, kita buat penerangan di tepi ni, dia adalah fi'lun mudhari'. Ya, mudhari' ada maklum, ada majhul. So specify dia, jangan biarkan penerangan tu tergantung ataupun membuatkan orang tertanya-tanya pula, ya. Jadi masukkan dia maklum. Kemudian fi'il mudhari' ada wazan dia. So dalam konteks ni dia ya mudhari'ah tu berbaris atas, jadi dia adalah wazan satu. Ya, so dia adalah wazan satu. Kalau nak komakan untuk maklumat seterusnya pun boleh. Dia maklum wazan satu. Kemudian apakah i'rab? I'rabnya okey, kita uh, tak payah koma lagi, kita nak masukkan i'rabnya bila ditambah dengan waw nun, ya. Kita bagi apa ni untuk laluan tu. Bila ditambahkan pertamanya kita lihat ain tu sendirilah, huruf yang terakhir yarji'un tu huruf akar dia adalah ra jim dengan ain. Ya, ain tu mengambil baris hadapan, kemudian ditambah dengan waw nun tu, itu menunjukkan i'rab kepada fi'il mudhari' ini adalah marfu'. Ya, i'rab adalah status perbuatan tu yang sedang dan berterusan berlaku, ya. Wazan satu yang marfu'. Okey, marfu'. So kita ada lengkap dengan jenis dia. Lepas tu pecahan jenis dia maklum wazan satu. Kemudian i'rab sudah pun kita masukkan sekali, menunjukkan perbuatan itu perbuatan yang sedang dan berterusan berlaku. Kemudian kita tambah lagi maklumat itu mengenai waw nun yang di hujung tu, ya, menunjukkan fa'il dia. Ya, fa'il dia, tapi fa'ilnya biasa kita baca sekali dengan mudhari'ah dia. Ya, supaya kita mengenal fa'il itu kumpulan yang mana satu, ya. Adakah kumpulan orang pertama ataupun kumpulan orang kedua ataupun kumpulan orang ketiga, bergantung kepada mudhari'ah. Bila mudhari'ah ya tu menunjukkan kumpulan dia kumpulan orang ketiga, ya. Jadi kita masukkan di sini tambahan iaitu dengan fa'ilnya, ya. Fa'ilnya so mulakan dengan fa'ilnya tu kumpulan yang mana, orang pertama ke orang kedua ataupun orang ketiga. So dia ni ya adalah orang ketiga ataupun bahasa Arab dipanggil ghaibun. Ghaibun, ya, ghaibun tu maknanya orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Okey. Biasanya waw nun ni bukannya dia hanya mewakili, ya. Dia mewakili fa'il dia, ya. So kita panggil dia fa'il yang pertama dia melekat tu, dia bercantum dengan kalimah tu, kita panggil dia munfasil. Munfasil. Dan yang keduanya Muttasil. dan keduanya dia mustatir. Dia juga fa'il yang sebenarnya adalah tersembunyi, ya. Sebab fa'il dia yang sebenar dia siapa itu? Orang ketiga yang jamak tu, iaitu hum, ya. Jadi kita masukkan mustatir sekali. Betul, munfasil tu jauh kan? Sorry. Muttasil. Muttasil. Muttasil, silap. Sorry, betul, ya. Muttasil.
Kadang-kadang kita pun kadang-kadang tersasul juga ya, kita masih ya. Dia muttasil yang bercantum. Sekali yang munfasil tadi dia berasingan. Lepas tu dia mustatir sebab apa? Fa'il dia ialah hum. Jadi kita masukkan dia ghaibun. Kita bracketkan ya. Jadi apa ni? Hum. Dia punya fa'il yang sebenarnya ialah hum yang mustatir. Ya, tapi kalau kita sudah biasa, kita dah tahu. Bila waw nun saja, ya, itu apa? Dia punya fa'il dia adalah hum atau isim dhamir dia. Ini panggil isim dhamir ya. Okey, dengan fa'ilnya kalau kita nak masukkan sini sebagai dhamir fa'ilnya pun boleh juga. Ya, dhamir fa'ilnya ghaibun iaitu orang ketiga yang muttasil dan juga mustatir. Kita besarkan sikit sini sebab dia banyak kalimah nak digunakan, kita besarkan sikit supaya jelas penerangan dia. Jadi kalau kita dah sudah dapat menerangkan dua komponen ya. Satu komponen yarji'u ialah komponen kata kerja fi'il mudhari' maklum, wazan satu yang marfu' itu komponen kata kerjanya. Lepas tu komponen fa'ilnya ialah waw nun yang kita telah baca dengan ya mudhari'ah tu menunjukkan fa'ilnya yang bererti mereka. Jadi kita boleh memberi makna kepada yarji'un sebagai mereka kembali. Yarji'un rujuk. Orang Melayu pun kata rajim ain tu, orang Melayu pun sebut rujuk. Rujuk maknanya kembali. Jadi bila ada dengan la tu jadilah ditidakkan. Maknanya tidak mereka kembali. Ya. Jadi bila kita menterjemahkan keseluruhan penggan kedua ni, fa tu ialah maka hum, mereka juga la yaji'un tidak kembali. So bila kita menterjemahkan tak payahlah dalam ayat tu sebut mereka dua kali ya, sebab sini dah ada mereka. Jadi sini tidak perlu mereka sebab kita dah sebut mereka. Cuma kita kata mereka juga tidak kembali. Buat ayat maknanya mereka juga tidak dapat kembali. Itu ayat yang lebih sempurna lah ya. Yang ni kita susun dia sikit supaya dia tidak bercampur dengan yang penerangan yang sebelumnya tu. Okey. Itulah penerangan kepada tiga kalimah yang terakhir. Kalimah fahum adalah kalimah dalam ayat ni dia kalimah yang keberapa? Yang keempat. Sumun kalimah pertama, bukmun yang kedua, umyun yang ketiga, dan fahum adalah kalimah yang keempat. La adalah kalimah yang kelima. Yarji'un adalah kalimah yang keenam. Jadi kita erokan yang ni untuk penerangan yang terakhir iaitu yarji'una adalah fi'lun mudhari' ma'lum wazan satu yang marfu' ya. Pastikan tuan-tuan letakkan i'rab kepada komponen kata kerja sebab dia ada memberi kesan ya kepada kata kerja tu. Dan akhir sekali jangan lupa juga satu lagi i'rab ya, iaitu fa'il itu kena ada i'rab juga. Yang mereka tadi kita kena letakkan i'rab dia yang juga marfu' ya, yang juga maknanya dalam konteks ni kedua-dua kata kerja fi'il mudhari' marfu' dan pelaku dia semestilah marfu' ya, sebab pelaku kepada perbuatan sentiasa marfu'. Okey, itu ya penerangan sepenuhnya kepada perenggan kedua yang dimula dengan fa tu, kita panggil dia fa atifah ya. Fa atifah kalau nak masukkan nak masukkan jawinya boleh kita type jawi dengan kad laser logos ni, kita boleh pinjam sekejap ya untuk menaikkan jawi dia ya. Tuan-tuan boleh buat, pergilah mana-mana yang tempat yang boleh
menaik situ pun boleh ya. Nak masukkan jawi dia, altifah supaya kita biasa dengan kalimah jawi dia sekali, bukannya rumi saja. Rumi dengan jawi itu dia mesti selaras ya. Kenapa T huruf kapital ni besar ni? Sebab jawi dia to ya. Jadi kita akan nampak apabila kita menulis jawi di sekali, sini kita tulis altifah ialah ain, a dengan alif, lepas tu to tu sebenarnya baris atas, fa dengan ta marbutah. Itulah altifah. Jadi kita boleh ambil ni, kita boleh copy dia dan masuk ke dalam penerangan tadi supaya kita juga nampak apa fa altifah tu jawi dia macam mana ya. Jadi kita masukkan dalam bracket ni dan copy and paste kan dia. Ctrl V dan dia masukkan jawi sekali tu kita supaya kita tahu altifah apa yang masuk altifah tu. Inilah ya ejaan altifah dia ya. Dan kita bila dah habis tu kita boleh padam lah. Kita nak pinjam sekejap saja ya supaya penerangan kita ni fokus kepada 3 kalimah ta'rif fahum la yajib. Begitu juga apa perkataan-perkataan lain tu, kalau tuan-tuan nak masukkan dalam jawi dia sekali ya, elok biasakan ya dengan jawi ya. Banyak ni kalau tuan-tuan nak masuk, contohnya apa, muttasil ya. Muttasil ni boleh jawikan dia. Kalau nak kita masukkan dalam tu jawi dia sekali, bracketkan dulu. Yang ni pun mustatir ni ya, kalau nak jawi pun boleh juga. Tetapi sebab dia ada home yang dah bracket ni, so tak sesuai kita letak bracket lepas bracket ni ya. Kalau kita nak, boleh kita betulkan sikit ayat tu, iaitulah. Iaitu home tu tak payah bracket ya, dia buat ayat saja dan kita boleh masukkan mustatil tu bracket untuk jawi dia ya. Itu cara apa kita membentuk ayat penerangan ni ya. Okey, muttasil. Kita ambil muttasil dulu. Iaitu kita pergi tempat yang sama tadi, pinjam je tempat ni sekejap ya. Ejaan dia ialah, kalau kita kecilkan sikit ni, mim, lepas tu ta tu dia bertasydid, masukkan tasydid dia, sad dengan lam ya. Dia tak ada ya. Kalau ya dia panjang, muttasilun, tidak ya. Dia muttasilun. Dia apa? Tidak ada ya mat. Jadi copy dia dan bawa. Okey, yang ni kita hati-hati jangan copy, tekan copy ni dia akan copy semua. Kita nak sini je, highlight di situ aja, lepas tu tekan Ctrl C, bawa ke apa, ke bracket tadi ya, masuk ke dalam bracket tu. Itulah ijaan muttasil dalam jawi dia ya. Muttasil, kalau tak payah baris pun tak mengapa ya. Kalau kita dah biasa, kita tahu barisnya sebenar, sebab dia bukannya ayat kalimah Quran ya. Kalau kalimah Quran kita bariskan, kalau kalimah Arab saja kita tak payah baris, tapi tasydid dengan sukun tu bariskan. Dan begitu juga mustatir ya. Jadi mustatir tu kita boleh pinjam di tempat yang sama, iaitu lepas mim ni dia ada sin, lepas tu ta tu baris atas, tu tak perlu dibariskan. Kemudian lepas ta sekali lagi, mustatirun. Itu ejaan dia yang maknanya tersembunyi. So kita highlight seperti sama, kopikan dia, masukkan ke dalam teks tadi, ke dalam bracket untuk menunjukkan mustatir itu ejaan jawi dia macam mana. Itulah ejaan ni ya, mustatirun. Itu asal kita sebut sebagai mustatir ya, iaitu home ni. Kalau tak nak bracket, kita boleh buat gunakan apostrofi ya. Banyak cara ya kita untuk membuat penerangan tu.
Doktor, maksud mereka tidak kembali tu, home tu tidak kembali pada hudan ke? Ya betul. Mana mereka ni sampai bila-bila tak dapat kembali kepada kebenaran, ya. Kebenaran. Salah satu daripada boleh kembali kebenaran ni kalau dia mendapat hudan lah, mendapat petunjuk. Jadi mereka ni Allah tak tutup hati mereka lah disebabkan perangai mereka tu. So mereka selama-lamanya, sebab tu dia gunakan mafhum tu, berterusan dalam keadaan tidak dapat kembali pada masa tu, dan juga tidak akan dapat kembali pada masa hadapan. So yang ni kita adjust sikit, bagi dia lapang sikit, ya, betul penerangan tu. Jadi bila kita simpan nanti dia nampak kemas lah. Ya. So Alhamdulillah kita habis penerangan kepada ayat ke-18, dan sepatutnya sekarang kita sudah memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita daripada ayat 8 sampai ke 18, lebih kurang 11 ayat tu, mengenai perangai, ya, orang-orang yang munafik. Cerita ni pada zaman dulu, zaman Nabi, tetapi ibrah dia, iaitu kita panggilkan, kita mentafsir dan tadabbur tu nanti dalam konteks, ya, konteks sekarang, ya, sebab Al-Quran tu digunakan pakai sepanjang zaman. Cerita-cerita yang dulu tu boleh dijadikan peringatan kepada kita masa sekarang, dan untuk membentuk perancangan ataupun pemikiran di minda kita dan hati kita, apa yang perlu kita ambil tindakan, ya. Yang pertama sekali, tindakan adalah pengajaran itu kepada diri kita, ya. Jangan kita tengok orang saja, yang penting sekali diri kita. Mungkin diri kita ni masuk dalam golongan ini ke tidak. Kalau kita termasuk dalam golongan ini, bermakna bahayalah, ya, bahayalah. Jika kita kena ambil tindakan supaya kita terkeluar daripada mereka-mereka yang berperangai yang Allah terangkan sebagai summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, adakah kita ni kembali ke tidak? Kalau kita buat salah macam mana? Adakah kita menyesal, ataupun kita buat seronok pula, ya? Ada orang yang buat kesalahan, dia seronok lagi, dia megah lagi, dia cerita kat kawan-kawan dia, oh aku buat ini, buat itu dan sebagainya. Itu la yarji'un lah tu. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku tu berlaku pada diri kita tanpa kita sedari. Ya. Jadi sepatutnya kita, Allah kata, bila kita buat salah tu, minta maaf, bertaubat. Itu cara kita kembali kepada kebenaran. Ya. Okey, besok kita akan sempurnakan dengan buat pembentukan kalimah saja, iaitu kalimah yarji'un. Yang lain tu straightforward lah, fahum dua sajalah, fa dengan hum lah, ya. La tu satu kalimah saja. So yarji'un ni kita kita akan buat pembentuk. Cuma satu lagi missing, apa dia, ya. Tadi kita kata mubtada, ya, kepada fahum ni. Hum ni mubtada, fa ni fa'atifah. Tapi kalau mubtada, mesti ada ayat dia, ayat ismiah yang sempurna, mesti ada mesti ada khobar dia. Khobar dia ialah dua-dua tu sekali, ya. La yarji'un. Sebenarnya khobar yang sebenar ialah yarji'un, ya. So boleh kita masukkan yarji'un tu sebagai khobar, ya, dan kita boleh tambah lagi maklumat tu dalam ayat ni, iaitu kita boleh tambah lagi yarji'un ni. Jadi kita masuk ia juga adalah khobar. Khobar. Khobar kita panggil dia khobar hum, ya. Nak sebut khobar hum ataupun khobar mubtada, dua-dua boleh, sebab mubtada dia hum situ, khobar hum. Dan setiap khobar tu ada i'rab dia, iaitu yang marfu', ya. Khobar tu kita juga terangkan dia punya i'rabnya yang
marfu'. Jadi hum adalah mubtada yang marfu'. Kemudian yarji'un itu ialah khabar yang juga marfu', tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yarji'un ni fi'il mudhari' ni sebenarnya adalah satu ayat yang penuh, ya. Ayat yang penuh. Kenapa? Dia ada fa'il, ada masa dan ada pelaku dia. Fa'il lah pelaku. Ada perbuatan dia. Ada fa'il, ada perbuatan dan ada masa. So sudah menjadi ayat yang penuh. Jadi bila kita lihat dia satu ayat yang penuh, walaupun dia satu kalimah, tapi dia juga menzahirkan satu ayat, ya. So kita sebut dia sebagai jumlah. Jadi kita kata ia juga adalah bukan saja khabar, kita panggil dia jumlah. Bahasa Arab ayat tu dipanggil jumlah. Jumlah khabar yang marfu'. Itulah apa khabar kepada mubtada, ya. Dan akhirnya khabar tu dinafikan, ya. Dinafikan oleh la harfun nafi yang berada sebelumnya, ya. Jadi bila kita menterjemahkannya, kita sebutkan maka mereka juga tidak dapat kembali. Itulah, ya. Nanti kita akan buatkan terjemahan tu selepas kita membuat pembentukan kalimah nanti besok, ya. Besok hari Selasa kita akan habiskan dengan pembentukan kalimah yarji'un dan kita terjemahkan sekali kepada ayat tu dan kita terjemahkan keseluruhan, ya, ayat daripada summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang ni kita boleh simpan hari ni, ya, screenshot dia. Kalau kita masih lagi nak guna ni, kita boleh juga simpan, gunakan save di sini dan labelkan file tu. Okey, kena keluar sini dulu, ya. Dan kita save kan. Dan kita buat labelkan file tu sebagai latihan hari ni lah. Ya, latihan kita ambil download dulu. Pilih yang sebelum ni 8 hari bulan, kita tukar kepada hari ni ialah 11 hari bulan. 11 hari bulan Mac 2024 kita save kan. So kita boleh refer balik kalau mahu. Dia dalam bentuk text file lah, ya, text file. Okey, ingat cukup perkongsian kita pagi ni dan insyaAllah kita akan sambung besok dengan pembentukan kalimah dan kita akhirnya terjemahkan kalimah yarji'un dan kita akan buat terjemahan kepada keseluruhan ayat itu sekali, ya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Diucapkan Terima kasih doktor. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.